Alhamdulillahil alim alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan akan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan kelak bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga beramal saleh. Sidang Jumaat yang berbahagia, baki hanya beberapa hari lagi, insya-Allah Ramadan akan tiba. Kerinduan kita terhadap Ramadan yang setelah setahun meninggalkan kita, kini ianya akan terubat. Segala resepi kebaikan akan datang bersamanya. Janganlah dilepaskan begitu sahaja. Di saat Ramadan ini tiba, setelah hampir 1 bulan lamanya, anak-anak meninggalkan pula alam persekolahan. Kini mereka akan memulakan sesi persekolahan yang baharu pada 10 hari bulan Mac pada tahun ini. Maka sudah pasti di kalangan anak-anak merindukan suasana persekolahan, merindukan saat-saat belajar bersama rakan-rakan dalam bilik darjah, dan merindukan untuk mendengar nasihat-nasihat yang sangat berharga daripada para guru yang tidak jemu-jemu mendidik dan terus-menerus memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak pelajar sekalian. Ianya sangat bertepatan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dia jualah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang akan mendapat hidayat petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suasana dunia yang bersifat terbuka pada hari ini sangat mencabar bagi guru, ibu bapa dan murid atau pelajar dalam menghadapi arus keterbukaan itu sendiri. Maka hanya ilmu yang dapat menyokong dan memberi kefahaman untuk membantu kita menghadapi arus keterbukaan ini tanpa meninggalkan syariat, akhlak dan adab Islam. Bahkan
ia akan mengukuhkan lagi amalan dan pengamalan sebagai seorang hamba Allah yang baik serta memahami tuntutan syariat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ardhah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihahu fid din." Maksudnya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kefahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Justru itu, mimbar mahu memberikan beberapa nasihat untuk pihak yang terlibat secara langsung di dalam dunia pendidikan, iaitulah murid ataupun pelajar itu sendiri, ibu bapa, juga para guru. Nasihat buat pelajar, sama ada di peringkat rendah, menengah ataupun tinggi, tuntutlah ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ilmu dan kefahaman itu datang dengan kesabaran dan keikhlasan yang tinggi. Bersabarlah di dalam usaha mencari ilmu, tidak berputus asa, dan bersabar untuk menerima kefahaman ilmu walaupun mungkin panjang masanya. Ayuh kita tekuni secebis ringkasan sejarah kesabaran yang tinggi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam menuntut ilmu. Beliau merupakan seorang remaja yang sangat bersemangat dan bercita-cita tinggi dalam dunia keilmuan. Namun sayangnya, semangat dan kecintaan kepada ilmu sahaja tidak cukup untuk merealisasikan cita-citanya. Imam Ibn Hajar memiliki kelemahan dalam menghafal dan memahami pengajaran yang diberikan oleh gurunya, sehinggalah hal yang demikian membuatkan beliau ketinggalan berbanding teman seperguruannya. Maka ringkasnya, beliau meminta izin gurunya untuk pulang setelah melalui tempoh yang agak lama. Maka dalam perjalanan pulang itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hujan turun dengan lebat, dan beliau pun berteduh daripada hujan itu di dalam sebuah gua. Beliau melihat titisan air hujan yang lembut itu menitis jatuh di atas batu, dan ada kesan lekukkan lubang yang membekas kerana titisan air hujan tersebut. Maka beliau merenungi fenomena tersebut dan berfikir bahawa otak dan fikirannya tentu tidak sekeras batu tersebut. Batu besar yang keras sahaja boleh terlubangi oleh titisan air yang lembut itu. Maka tak mungkin ilmu yang menerpa otaknya tidak akan membekas di fikirannya. Dan hari ini Imam Ibn Hajar dikenali sebagai seorang ulama yang hebat. Khazanah ilmunya telah pun menjadi rujukan umat seluruhnya. Sidang jemaah sekalian, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, dan di antara hukuman dari perbuatan maksiat itu, ia akan menghilangkan keberkatan rezeki, ianya juga akan menghilangkan keberkatan ilmu, keberkatan amal, dan juga keberkatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkanlah maksiat, wahai para penuntut ilmu. Antara perkara yang menyukarkan ilmu menerpa masuk ke dalam dada ialah kerana gemar melakukan maksiat. Maksiat yang dilakukan menghilangkan keberkatan ilmu. Ia merupakan keburukan yang menjadi halangan jalan masuknya kefahaman ilmu itu. Maksiat juga menghilangkan rasa malu, hati akan menjadi gelap, melemahkan perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga maksiat ini menjadikan seseorang itu akan mengabaikan dirinya sendiri. Ini semua kerana maksiat itu menghilangkan segala keberkatan.
Maka para pelajar juga mestilah menjaga adab dan akhlak sebagai seorang penuntut ilmu. Apabila guru sedang mengajar, tekunilah setiap bicara dan bimbingan daripada guru, supaya mudah memahami setiap ilmu pengetahuan yang dititipkan oleh sang guru. Adab dengan guru itu mahal nilainya. Disitulah seorang pelajar dapat dinilai akhlaknya dan adabnya. Apakah dia seorang yang memiliki kemuliaan akhlak dan kesopanan yang baik terhadap ibu bapa dan guru? Inilah nilai darjat yang tinggi seseorang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peranan ibu bapa pula dalam mendidik tidak dapat dinafikan. Sedikit pesanan kepada ibu bapa dalam mendidik. Sebagai ibu bapa mestilah mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak, seperti memberi sokongan pelajaran kepada mereka. Tanpa sokongan, anak-anak akan merasakan mereka keseorangan dan boleh mematahkan semangat untuk belajar. Ibu bapa juga mesti memberikan sokongan moral kepada minat anak-anak yang berfaedah. Ibu bapa juga mesti bertanggungjawab dalam melunaskan sumbangan yuran yang diperlukan untuk meneruskan kelancaran proses pengajaran dan juga pembelajaran. Hal ini perlu dipertegaskan kerana ada sebahagian daripada ibu bapa dan juga penjaga mengambil sikap acuh tidak acuh dalam menyelesaikan yuran yang dipersetujui ini. Jangan kita biarkan anak-anak di bawah jagaan kita mengambil hak anak-anak yang lain atas sebab kelalaian menjelaskan yuran yang telah pun ditetapkan. Ibu bapa juga mestilah berbincang dan mencari jalan penyelesaian bersama guru seandainya ada apa-apa permasalahan yang mengganggu pembelajaran anak-anak. Antara perkara yang penting juga ialah ibu bapa mestilah menjadi contoh dan teladan yang baik. Sekali lagi, antara perkara yang penting juga ialah ibu bapa mestilah menjadi contoh dan teladan yang baik buat anak-anak, kerana pembelajaran yang pertama itu bermula seawalnya di rumah lagi. Bak kata pepatah Melayu, mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Berpesan-pesan kepada anak-anak dengan pesanan yang santun lagi baik, mengingatkan mereka akan akhirah dan keutamaan ibadah, sebagaimana Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat untuk melakukannya. Guru sebagai tonggak yang kokoh di dalam memastikan segala keperluan ilmu itu diturunkan kepada murid dan pelajar, sama ada ilmu itu bersifat duniawi ataupun ianya bersifat ukhrawi. Pesanan buat mereka yang bergelar guru, ikhlaskanlah niat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam mengajari dan mendidik anak-anak murid ini, pelajar dan juga siswa mereka. Semaikanlah mereka dengan ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihatilah dan perbaikilah akhlak mereka senantiasa ketika bersama dengan mereka. Dalam masa yang sama, guru itu juga perlulah menunjukkan akhlak yang baik selaras dengan akhlak Islam, menanggapi segala bentuk kenakalan mereka dengan tindakan hikmah yang mungkin dapat mengubah mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Guru juga mesti peka terhadap iklim pemikiran pada masa kini. Seumpama pemikiran Islam liberal yang dikhawatiri meresap masuk ke dalam pemahaman anak-anak muda pada masa kini,
Pemikiran ini disebarkan melalui medium penulisan ataupun lakonan. Justru itu menjadi tanggungjawab para guru untuk menguasai hujjah dalam membantah serangan-serangan pemikiran ini yang mungkin akan mempengaruhi anak-anak murid secara kita tidak sedar. Muslimin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Ramadan juga akan bertamu kembali setelah setahun ia pergi. Ramadan menjadi sekolah yang mendidik jiwa, amal dan juga akhlak. Ramadan juga menjadi penguji kesabaran dan keimanan. Oleh itu, lakukanlah persediaan sebaiknya untuk kita menyambut bulan yang sangat-sangat dirindui ini. Kedatangannya hanyalah berbaki beberapa hari sahaja lagi. Sediakanlah diri dengan ilmu pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan ibadah puasa. Sediakan jiwa dan mental untuk melipat gandakan lagi ibadah dan juga amalan pada bulan yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Maksudnya, dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang terlebih baik. Apabila engkau berlalu demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olahnya ia adalah seorang sahabat yang qarib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدل وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك شفيع عبادك أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.